Salam sejahtera dan selamat pagi penilai Encik Ali. Pada hari yang mulia ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang kegiatan seni budaya tradisional Melayu dalam masyarakat tempatan di Malaysia. Kami dari kumpulan 6 dan terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan membincangkan pengenalan. Kegiatan seni budaya tradisional Melayu adalah hasil ciptaan kreatif manusia berdasarkan tradisi dan ciri-ciri budaya Melayu. Kegiatan tersebut merangkumi bidang tarian, permainan tradisional, adat resan dan sebagainya. Raya Majmuk di Malaysia yang mengamalkan kegiatan tersebut dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat tempatan. Kesannya, warga negara dapat lebih memahami dan cinta akan seni budaya tersebut sebagai warisan negara. Seterusnya, dalam bahagian ini saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian. Pada zaman modernisasi ini, kegiatan seni budaya tradisional Melayu semakin tidak mendapat sambutan yang sepatutnya dalam kalangan masyarakat tempatan di Malaysia. Masyarakat yang terpengaruh dengan budaya luar serta perkembangan teknologi yang pesat mengurangkan minat masyarakat terhadap seni budaya Melayu. Tujuan kajian ini untuk memupuk keharmonian kaum dalam kegiatan seni budaya tradisional Melayu. Kami telah mengenalkan 3 objektif kajian. Objektif kajian kami adalah mengenal pasti dan mengenalkan kegiatan seni budaya tradisional Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional Melayu kurang diterima dalam kalangan masyarakat tempatan. Manakala objektif ketiga adalah mencadangkan pendekatan berkesan untuk melestarikan seni budaya tradisional Melayu di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang beberapa kaedah kajian yang telah kami gunakan untuk mendapatkan data dan maklumat untuk pembentangan ini. Kumpulan kami telah menemukan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini, yaitu kaedah laman sesawat. Kami telah menggunakan Google untuk mencari artikel berkaitan kegiatan seni budaya tradisional Melayu dalam kalangan masyarakat tempatan di Malaysia untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Seterusnya, kami juga mengedarkan orang soal sedik melalui Google Form untuk mendapatkan pendapat orang ramai berkaitan kajian kami. Akhir sekali, kami telah menggunakan kaedah perpustakaan untuk mendapatkan maklumat berkaitan tajuk kami daripada buku, jurnal, majalah dan surat khabar. Seterusnya adalah analisis responden. Saya akan bermula daripada jantina. Daripada seramai 100 responden, daripada 60% adalah perempuan, manakala seramai 39% daripada responden adalah lelaki. Borang soal selidik ini diisi oleh 100 orang responden dan kebanyakannya terdiri daripada golongan berbangsa Cina iaitu sebanyak 50%. Selain itu, sebanyak 38% berbangsa Melayu dan 12% berbangsa India juga turut mengisi borang soal selidik ini. Kebanyakan orang yang menjawab borang soal selidik ini berumur 19 hingga 24 tahun, iaitu sebanyak 82%. Sebanyak 6% responden berumur 30 hingga 39 tahun, manakala 5% responden berumur 25 hingga 29 tahun dan hanya 3% responden yang berumur 18 ke bawah. Akhir sekali, hanya 2% responden yang berumur 40 hingga 49 dan 50 tahun ke atas. Untuk kajian ini, kita mempunyai seramai 100 orang responden dan majoriti daripada responden kita ialah daripada golongan pelajar iaitu seramai 84% dan diikuti dengan seramai 5% daripada pihak pekerja yang bekerja dengan kerajaan, seramai 4% daripada pekerja swasta dan pekerja yang tiada mempunyai pekerjaan. Selain itu, kita dapati seramai 3% yang bekerja dengan diri sendiri dan juga tiada golongan pesara yang menjawab kajian kita. Dalam bahagian ini, kami akan menerangkan jenis-jenis kegiatan seni budaya tradisional Melayu di Malaysia. Kegiatan pertama ialah lukisan batik. Berdasarkan grafik didapati bahawa majoriti responden sebanyak 46% sangat mengenali kegiatan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh lukisan batik adalah satu kegiatan seni budaya amat disukai dalam masyarakat tempatan. Kepelbagaian, motif corak dan warna batik amat unik. Walaupun begitu, masih terdapat 11% responden tidak pasti mengenali dan 5% responden tidak mengenali kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan seni budaya kedua ialah wayang kulit. Seramai 13% responden telah memberitahu bahawa mereka tidak mengenali wayang kulit dan 13% responden lagi memberitahu bahawa mereka tidak pasti tentang pendapat mereka mengenai wayang kulit. Seterusnya, sebanyak 36% responden setuju bahawa mereka mengenali wayang kulit. Akhir sekali, seramai 38% responden mengemukakan bahawa mereka sangat setuju bahawa mereka mengenali wayang kulit. Di samping itu, tenunan kain songket juga merupakan seni budaya tradisional Melayu.
Berdasarkan analisis, didapati bahawa 35% dan 28% sangat mengenali dan mengenali seni tenunan ini. Walaupun begitu, terdapat juga 37% kurang pasti serta tidak mengenali seni tenunan kain songket. Kain songket dihasilkan apabila benang emas ditenun antara benang sutera pada kain latar. Songket kerap dipakai oleh kerabat diraja Melayu serta golongan bangsawan. Kini, songket ditenun menggunakan benang kapas dan dipakai oleh rakyat sebagai pakaian rasmi. Seterusnya, tarian makyung. Berdasarkan analisis responden, terdapat 1% yang sangat tidak mengenali tarian makyung, 22% tidak mengenali, 35% tidak pasti, 21% mengenali dan sangat mengenali. Jadi, mari saya terangkan tentang sejarah tarian makyung. Tarian makyung ini merupakan sejenis tarian Melayu tradisional yang berbentuk drama tari Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual dan digayakan dengan lakonan dan tarian, muzik vokal dan instrumental, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Akhir sekali, silat. Berdasarkan analisis responden, majoriti responden sangat mengenali silat iaitu sebanyak 35%. Namun, terdapat 4% yang sangat tidak mengenali, 11% tidak mengenali, 16% tidak pasti dan 34% mengenali kegiatan ini. Mari kita lihat apa itu silat. Silat adalah suatu seni mempertahankan diri bagi berbangsa Melayu yang diamalkan sejak berkurun yang lampau. Pesilat juga sering menggunakan alat seperti keris ketika bersilat. Terdapat beberapa faktor menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional Melayu kurang diterima oleh masyarakat Malaysia. Antaranya ialah faktor proses globalisasi. Seramai 40% dan 42% sangat bersetuju bahawa proses globalisasi mempengaruhi tahap penerimaan kegiatan seni budaya tradisional Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat terdedah dengan budaya asing yang kini berkembang secara meluas. Masyarakat tempatan lebih tertarik terhadap seni budaya baharu. Perkara ini menyebabkan seni tradisional semakin dipinggirkan serta dilupakan. Faktor kedua iaitu faktor kepesertaan teknologi maklumat. Terdapat seramai 49% responden sangat bersetuju bahawa faktor ini menyebabkan kegiatan tersebut kurang diterima dalam kalangan masyarakat tempatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kewujudan berbagai permainan maya yang lebih menarik. Misalnya, permainan dalam iPhone dan Wi-Fi memberi kesan audio dan visual yang lebih menarik. Jadi, kegiatan seni budaya tradisional Melayu dikatakan bosan dan tidak mencabar. Faktor ketiga yang menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional kurang diterima dalam kalangan masyarakat tempatan di Malaysia ialah faktor pusat perkembangan seni budaya tradisional yang terhad. Berdasarkan analisis responden, majoriti responden iaitu sebanyak 44% sangat setuju dan 35% setuju dengan kenyataan ini. Namun, terdapat 18% tidak pasti dan 3% tidak setuju dengan kenyataan ini. Hal ini demikian kerana pusat-pusat sedemikian ini tidak akan menguntungkan tanpa tajaan kerajaan. Para pengamal seni tidak dapat menyampaikan ilmu ini kepada generasi muda kerana ramai tidak berminat untuk belajar. Faktor yang seterusnya ialah faktor sikap masyarakat yang sibuk. Merujuk daripada analisis responden yang kami kumpul, terdapat 49% yang sangat setuju, manakala 36% bersetuju dan yang tidak pasti hanya 11% sahaja. Namun juga kita dapat lihat hanya 4% respon sahaja yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Hal ini kerana masyarakat pada hari ini terlampau sibuk dan hanya fokus kepada kerjaya mereka yang berkemungkinan berbeza dengan industri seni budaya tradisional. Ini juga menyebabkan masyarakat mengambil kurang cakna atau kurang mengambil apa itu pentingnya seni budaya Melayu di negara kita. Akan tetapi tidak dinafikan bahawa masih ada terdapat sebilangan golongan masyarakat kita yang masih mengamalkan dan mempertahankan seni budaya tradisional Melayu pada zaman moden ini. Akhir sekali, kebudayaan barat juga menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional Melayu kurang diterima dalam kalangan masyarakat tempatan. Hal ini dapat dibukti daripada analisis yang dikumpul daripada 100 responden. Merujuk analisis daripada soal selidik, terdapat 44% yang sangat setuju dengan faktor ini, manakala 35% bersetuju dan yang tidak pasti hanya 18% saja. Namun kita dapat lihat hanya 3% responden sahaja yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Namun begitu, pendekatan yang berkesan haruslah dilakukan untuk melestarikan seni budaya tradisional Melayu. Pendekatan yang pertama ialah kerajaan perlulah memperbanyakkan pengajaran dan pembelajaran PDP tentang seni budaya Melayu. Berdasarkan analisis responden, terdapat 2% yang sangat tidak bersetuju, 3% tidak bersetuju, 7% tidak pasti dan 35% bersetuju dan 53% sangat bersetuju. Dengan ini, guru-guru terutamanya memainkan peranan yang penting dalam memupuk kesedaran tentang seni kebudayaan Melayu kepada pelajar sejak prasekolah lagi. Sebagai contoh,
contoh dari segi permainan tradisional. Di peringkat sekolah, banyak kelab permainan dalaman haruslah ditubuhkan seperti congkak, batu seremban dan sebagainya. Seterusnya, pendekatan kedua ialah kerajaan melakukan anugerah seni negara untuk mengiktiraf kegiatan seni budaya tradisional Melayu adalah warisan negara. Majoriti responden iaitu seramai 59% sangat bersetuju kenyataan tersebut. Contohnya, pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada seniman dalam pembangunan seni tanah air. Anugerah ini akan mendorong lebih ramai rakyat ingin menjalankan kegiatan tersebut. Hanya minoriti responden iaitu satu orang tidak bersetuju kerana dia kurang memahami kepentingan pendekatan ini. Bukan itu sahaja, peningkatan dalam skim bantuan kebudayaan turut membantu badan bukan kerajaan mempromosikan kegiatan seni budaya tradisional Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Graf bar di atas jelas menunjukkan seramai 60% dan 25% sangat bersetuju dan bersetuju dengan pernyataan di atas. Memang tidak dapat dinafikan bahawa alat promosi memainkan peranan yang signifikan untuk menarik perhatian masyarakat umum. Dengan adanya insentif dan skim bantuan, badan bukan kerajaan boleh menganjurkan segala aktiviti berkaitan dengan seni budaya tradisional Melayu untuk memperkembangkan bidang seni. Selain itu, pendekatan keempat ialah penerapan informasi tentang seni budaya tradisional Melayu dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan perhatian masyarakat tempatan terhadap kegiatan ini di Malaysia. Berdasarkan analisis responden, sebanyak 63% sangat setuju, 24% setuju dan 7% tidak pasti mengenai langkah ini. Namun, terdapat juga beberapa minoriti yang mempunyai pendapat yang berbeza daripada majoriti, iaitu sebanyak 5% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju dengan langkah yang dicadangkan. Seterusnya, peningkatan pementasan seni budaya tradisional Melayu dalam masyarakat tempatan dan antarabangsa untuk memperkembangkan bidang tersebut di Malaysia. Kenyataan ini telah disokong oleh 57% daripada 100 responden. Manakala daripada 31% bersetuju dengan kenyataan ini dan hanya 12% daripada responden tidak pasti terhadap kenyataan tersebut. Akhir sekali, tidak lupa juga dengan menambah dan meningkatkan bilangan pusat kemahiran. Ia merupakan pendekatan yang sangat berkesan. Merujuk daripada analisis responden terdapat 61% yang sangat bersetuju, manakala yang bersetuju hanyalah 31% dan hanya 7% yang masih tidak pasti sama ada cara ini berkesan atau tidak. Namun juga terdapat 1% sahaja responden yang sangat setuju. Sekiranya bilangan pusat kemahiran seni tradisional di setiap daerah dilaksanakan, ia dapat meningkatkan pengetahuan dan mudah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat kita mengenai seni tradisional Melayu. Selain itu, ia juga dapat dijadikan sebagai daya tarikan kepada pelancong luar dan dalam negara. Hal ini dapat terjadi dengan adanya inisiatif dari kerajaan dan juga kerjasama dari masyarakat untuk meningkatkan dan mengekalkan seni tradisional Melayu di negara kita. Bahagian yang terakhir iaitu rumusan kaji. Kesimpulannya, semua pendekatan yang disuarakan tadi amat praktikal untuk dilaksanakan di Malaysia. Kerjasama semua pihak amat diperlukan agar kebudayaan kita ini terus berkekalan. Kegagalan untuk mengekalkan kegiatan seni budaya Melayu boleh menyebabkan imej negara dan masyarakat itu sendiri musnah dalam sekelip mata. Janganlah kita biarkan kebudayaan kita hanya dapat dilihat di muzium. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Oleh itu, usaha memupuk dan memelihara budaya ini tidak seharusnya dipandang enteng. Marilah kita sama-sama memeliharanya supaya terus subur meredah zaman. Sekian sahaja daripada kumpulan 6. Terima kasih.